Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung balik bacaan kitab kita, yakni mengenai sirah Nurul Yakin, mengenai kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Aqabah yang kedua, yakni perjanjian yang kedua daripada orang-orang Madinah yang datang ke kota Mekah. Orang-orang Madinah dahulu ada datang ke kota Mekah. Mereka datang ke kota Mekah adalah untuk mengerjakan haji. Kerana menjadi amalan orang-orang yang terdahulu, bila sampai musim haji, mereka pergi ke Mekah beramai-ramai mengerjakan haji mengikut cara yang mereka fahami. Di samping itu, mereka membawa barang-barang dagangan. Mereka berniaga di Mekah. Dan dahulu, satu ketika dahulu, Mekah adalah pusat perdagangan dunia, sehingga ramai orang-orang Arab bertumpu di kota Mekah, menyebabkan kota Mekah menjadi maju dari segi perniagaan. Tapi malangnya di kota Mekah, di Kaabah Al-Musyarrafah, banyak patung-patung berhala yang disembah. Orang menyembah patung berhala, sehingga hampir 300 lebih patung berhala berada di kota Mekah. Mereka melakukan ibadat haji di antaranya dengan cara menyembah patung berhala. Mereka tawaf di kota Mekah lalu menyembah patung-patung berhala. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka menyembah Allah, lalu mengajak manusia beribadat kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dalam waktu yang sama mengajak manusia mengaku bahawa Rasulullah adalah utusan Allah. Orang-orang Mekah bila sahaja diajak menyembah Allah, mereka mulalah rasa marah kepada Rasulullah. Bahkan penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh orang Mekah terhadap para sahabat Nabi yang beriman kepada Allah. Mereka, yakni sahabat-sahabat Nabi, ditekan, ditindas, dihina dan pelbagai lagi mereka lakukan, menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat menganut Islam, memeluk Islam secara diam-diam. Namun demikian, walaupun mereka ingin menutup cahaya Allah, Allah Ta'ala lah yang menerangi cahaya itu sampai ke kota Madinah. Orang-orang Madinah di sana, walaupun Nabi belum sampai lagi di kota Madinah, tapi berita tentang Muhammad, Nabi yang terakhir ini, sudah tersebar luas. Kerana ahli-ahli kitab yang berada di kota Madinah membacakan kisah Rasulullah ini di dalam kitab-kitab mereka. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang diberi faham tentang kitab-kitab yang terdahulu, mereka itu mengenali Nabi yang terakhir sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Lalulah bila mana pendeta-pendeta ahli-ahli kitab menceritakan tentang Nabi yang terakhir, lalu mendengar berita daripada ahli-ahli perniagaan Mekah, cerita di kampung saya di Mekah sana ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah mengaku dia adalah Rasulullah. Maka orang-orang Madinah
bila pergi kota Mekah musim haji, cuba melihat sendiri adakah benar ini Nabi yang terakhir sebagaimana yang diceritakan oleh pendeta-pendeta ataupun ahli-ahli kitab. Lalu dikatakan pada ketika musim haji ada 12 orang datang ke Mekah. Orang Madinah datang ke Mekah yang seramai 12 orang itu yang beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, mereka berbai'ah dengan Rasulullah. Rasulullah pesan kepada mereka, kamu ini jangan sembah patung berhala, jangan mensyirikkan Allah, jangan mencuri. Di kalangan kamu yang mencuri, jangan lagi mencuri bila kamu beriman. Dan jangan kamu berzina, jangan kamu membunuh anak, jangan kamu mengada-ngadakan fitnah, dan janganlah kamu ini mengingkari perintah-perintah Rasulullah. Mereka berbai'ah, mereka bersetuju, mereka beriman dan bersetuju dengan perjanjian Nabi. Itu dipanggil Aqabah yang pertama. Kemudian mereka kata, ya Rasulullah, kami ini balik akan jumpa penduduk kampung kami, dan kami juga ingin beramal dengan Islam. Datangkanlah kepada kami seorang yang boleh mengajar tentang Islam. Lalulah pada Aqabah yang pertama, perjanjian yang pertama, seramai 12 orang beriman. Lalu dikatakan bahawa Nabi menyuruh seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibnu Umair pergi ke kota Madinah. Hantar Mus'ab ibnu Umair ke kota Madinah, berdakwah di sana, mengajar tentang Islam. Mus'ab ibnu Umair datang ke kota Madinah bersama dengan 12 orang Madinah tadi, orang Madinah tadi. Sampai ke sana, Mus'ab menyebarkan Islam. Bila menyebarkan Islam, marah orang di sana pula, orang Madinah mula marah. Maka berlakulah kisah bagaimana ada seorang itu yang bernama Asad dengan Usaid marah kepada Mus'ab ibnu Umair yang datang ke kota Madinah. Dia kata, kamu ini datang ke kampung kami ni buat bodoh-bodoh orang kami pula. Apa hajat kamu datang ni? Lalu dia pun marah. Bila dia marah, katanya Mus'ab, kamu dengar dulu apa yang aku kata. Kalau aku kata ini baik, kamu terimalah ajaran aku. Tapi kalau kamu tidak suka, tak apa, aku tak akan buat perkara yang menyakiti hati kamu. Jadi duduk dulu, duduk dengar aku cakap dulu. Maka bila mana orang itu duduk dengar apa yang diperkatakan oleh Mus'ab ibnu Umair membaca ayat Al-Quran. Bila membaca ayat Al-Quran masuk dalam hati. Ingat, seorang yang membaca ayat Al-Quran dengan hati akan masuk dalam hati orang lain. Seorang yang bercakap dengan hati akan masuk di dalam hati orang lain. Seorang yang bercakap dengan lidah, tidak dengan hati, akan masuk sampai kepada akal sahaja, tidak sampai kepada hati. Sahabat Nabi cukup yakin. Sebab tu dia kata, kamu dengar dulu apa yang aku kata. Kalau kamu tidak mau terima, tidak mengapa. Dan kalau kamu tidak terima, aku tidak lakukan perkara yang menyakiti hati kamu. Mus'ab ibnu Umair membaca Quran. Maka ingat, kalau kita banyak dengar Quran, banyak baca atau banyak mendengar, orang yang mendengar, dia dapat pahala seperti orang membaca. Orang yang membaca Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, dalam keadaan susah sikit, dengan orang yang lancar, orang yang merangkak itu lagi banyak pahala di atas kesusahan dia itu membaca Quran. Lalulah dalam keadaan macam itu, Mus'ab baca Quran, akhirnya orang yang nak marah itu akhirnya beriman kepada Allah. Ini akhlak yang dibawa oleh Mus'ab ibn Umair. Sebab itu kita, kalau kita membawa akhlak Nabi, orang akan ikut kita. Orang akan mengikut kebaikan yang kita bawa dengan kita mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam keadaan macam itu, bila dapat tahu orang yang marah pun masuk Islam, lepas tu jumpa orang lain pula marah, jumpa Musa masuk Islam, maka tersebarlah Islam di kota Madinah secara diam-diam itu, tidak menyeluruh lagi. Kemudian ada yang tunggu musim haji
Sampai musim haji tahun dulu 12 orang masuk Islam di sana. Masuk musim haji yang tahun ini pula ramai pula nak pergi, nak jumpa sendiri Muhammad yang diceritakan oleh ahli-ahli kitab tentang Nabi yang terakhir. Maka pada tahun yang berikutnya, yakni pada musim haji tahun berikutnya, ramai di kalangan penduduk Madinah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji bersama-sama orang Islam. Maka dia pun pergi ke Mekah. Orang Madinah pergi ramai-ramai. Ni tahun musim haji. Dah orang dulu kerja haji, dia mengerjakan haji ikut pahaman dia. Yang tidak beriman itu dia tidak beriman, tapi mengerjakan haji, musim haji dia pergi, dia buat ibadat ikut cara dia. Lalu dalam keadaan macam itu memang menjadi kebiasaan orang-orang Mekah, orang-orang Madinah. Mereka itu kebanyakan adalah ahli perniagaan. Maka mereka bawa barang-barang perniagaan mereka sampai ke Mekah, mereka berniaga. Dalam waktu yang sama mereka mengerjakan haji. Maka terdapat ramai musyrikin yang ikut serta. Maka pergilah rombongan. Ada rombongan yang pergi ke sana, ke Mekah, memang nak kerja haji. Ada rombongan yang pergi ke Mekah, dia niat dalam hati nak jumpa Muhammad, nak masuk Islam sana. Jadi tak tahu antara ramai rombongan ini pergi, ada yang niat untuk mengerjakan haji, dan ada yang niat mana dia Muhammad nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam kerana dia dengar cerita 12 orang hak tahun dulu. Cerita dia jumpa dah Muhammad macam ini, dia ada Muhammad punya ajaran macam ini, ajaran yang baik. Akhirnya ramai orang nak masuk Islam, nak jumpa Muhammad bin Abdullah sendiri, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Lalu dikatakan bahawa apabila utusan mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjanji untuk berjumpa di Aqabah pada waktu malam, maka datanglah ketua dia yang nak masuk Islam tu pergi jumpa dengan sahabat Nabi. Sebelum nak jumpa Rasulullah ni, jumpa seorang dulu, utusan Nabi. Jumpa, kata kami datang daripada jauh ni, kami datang daripada kota Madinah nak jumpa Muhammad. Kalau macam itu, kalau kamu mau berjumpa dengan Muhammad boleh, tapi jumpa di waktu malam. Kerana kalau kamu semua diketahui oleh orang-orang musyrik Mekah, kamu berjumpa dengan Muhammad, nescaya kamu akan diseksa ataupun kamu akan mendapat hukuman daripada orang-orang Mekah. Kerana orang di sini, orang kafir Quraisy di sini di Mekah ini amat memusuhi Muhammad. Maka setuju. Bila nak jumpa? Malam hari. Pertemuan itu akan berlaku pada waktu malam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka supaya tidak mengejutkan orang yang tidur dan tidak menunggu mereka yang tidak hadir. Nabi beritahu pada mereka melalui utusan Nabi, kalau nak jumpa boleh jumpa malam, dan beritahu pada mereka maknanya siapa yang berjaga malam datang, yang tidur biarkan dia tidur, jangan kejut dia. Pastikan orang yang benar-benar nak jumpa Muhammad. Kemudian datang secara sembunyi-sembunyi. Tak benar datang ramai-ramai, jangan datang ramai-ramai, takut bising. Tapi tak boleh bergerak, paling ramai 2 orang je. Datang seorang kumpul. Biar berjalan tu seorang-seorang. Jangan jalan ramai-ramai. Berapa orang nak pergi? 50 orang, 70 orang. 70 orang sekaligus. Jangan. Datang seorang. Paling ramai 2 orang je, itu je. Nabi khabar dah syarat dia nak jumpa macam tu. Kenapa begitu? Supaya orang-orang musyrik Mekah tidak sedar ada pertemuan di antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kota Madinah. Maknanya, lalu dalam keadaan macam itu, Nabi tak suruh orang kejut orang yang tidur. Jadi mereka pun balik beritahu Muhammad mau berjumpa dengan kita, tapi waktu malam, dan kita tidak dibenarkan jalan ramai-ramai. Paling ramai 2 orang saja, jalan sedikit seorang-seorang. Siapa yang tidur tidak lagi dikejutkan. Siapa yang nak jumpa Muhammad berjaga pada waktu malam ini. Lalu dalam keadaan macam itu, ini kerana apa yang dilakukan itu mestilah tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, supaya orang-orang Mekah tidak mengetahui, dan dilakukan juga supaya perkara ini tidak diketahui mengenai perancangan Rasulullah ini. Maka kalau dia dapat tahu, nescaya dia akan awal-awal, orang musyrik Mekah akan awal-awal jumpa orang Madinah, jangan berjumpa dengan Muhammad. Maka Nabi ini seorang yang bijaksana. Bijaksana dalam berdakwah. Sebab tu dalam berdakwah kadang-kadang kita kendor sikit, kadang-kadang kita keras, kadang-kadang kita longgar, begitu.
Nabi boleh, bapa saudara dia ada, Al-Abbas ada, Abdul Muttalib ada, maknanya yang boleh Al-Abbas ada, ataupun Sayyidina Hamzah dan seumpamanya. Tapi Nabi tidak mahu menimbulkan ketegangan. Ketika mana orang bermusuhan, Nabi berlembut. Nabi berlembut. Kalau Nabi mengajak orang sahabat ini orang Madinah ini orang beken-beken. Orang Madinah yang datang, orang Madinah macam orang Mekah suka berperang. Ini yang datang ini kaki perang belaka, kaki yang yang biasa dengan peperangan. Nabi tahu mereka ini, tapi Nabi tidak mahu menimbulkan permusuhan. Kalau Nabi kata datang sekian-sekian waktu, tengah hari datang, orang Mekah pun tahu, takut apa ni ramai-ramai, tapi Nabi tidak buat macam tu. Nabi kata jangan sampai orang tahu, kerana Nabi tidak mahu berlaku permusuhan. Maka tindakan seperti itu dilakukan, seperti itu sentiasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy ini kalau dia tengok apa yang Nabi nak buat, dia akan cuba halang. Jadi dengan sebab itu Nabi tak mahu orang kafir Quraisy mengetahui supaya tidak terhalang dakwah Nabi. Dalam keadaan macam itu Nabi pun minta datang senyap-senyap je, jangan ramai-ramai. Boleh datang ramai-ramai tapi seorang-seorang, maknanya jangan paling ramai pun 2 orang saja nak berjalan. Setelah orang-orang Ansar, orang Madinah selesai mengerjakan haji, mereka pergi ke tempat yang dijanjikan. Nabi suruh mereka kerjakan haji. Sebab apa Nabi suruh? Selesaikan aktiviti kamu dulu. Sebab nanti kalau orang-orang musyrik di Mekah tengok, mana orang-orang Madinah tak ada ni, pergi ke mana? Jadi tidak untuk nak mengelirukan orang-orang kafir Quraisy ini, Nabi biarkan kerja haji. Lepas daripada selesai tugas kamu, maka kamu jumpa. Mungkin disangka orang Madinah sudah balik, padahal tak balik pun jumpa Nabi. Ini strategi yang Nabi lakukan. Nabi kata selesaikan tugas kamu, datang ke Madinah, ke Mekah ini tujuan apa? Kami datang nak berniaga, di samping nak jumpa kamu berbaiat. Maknanya Nabi tak jumpa lagi, jangan jumpa ketua dia. Nabi tanya, di samping ada di kalangan kami yang nak mengerjakan haji, nak berniaga, dan memang datang nak berjumpa dengan kamu ya Muhammad. Nabi kata kalau macam itu kamu selesaikan tugas kamu dahulu, lepas tugas kerja haji yang berniaga, lepas tu baru jumpa, supaya orang sangka kamu ni sudah balik, padahal baru pergi berjumpa dengan Muhammad. Ini strategi yang Nabi lakukan. Mereka mula bergerak selepas berlalunya 1/3 malam. Okey, sampai masa janji 1/3 malam, lebih kurang dalam pukul 1 ke 2 pagi baru tolak pergi jumpa. Mereka bergerak seorang demi seorang, dan kadang-kadang berdua, sehingga bilangan mereka mencapai 73 orang lelaki. Dulu masuk Islam tahun haji dulu 12 orang, tahun ni 73 orang. 73 orang. Nabi berdakwah diam-diam gitu saja. Jadi jalan pula seorang. Paling ramai 2 orang saja. Memang itu syarat Nabi. Nabi minta begitu. Akhirnya berkumpullah 73, 62 orang daripada kabilah Khazraj dan juga 11 orang daripada kabilah Aus. Jadi ini kabilah yang besar. Khazraj dan Aus ini kabilah yang besar di kota Madinah. Kabilah Aus dan Khazraj kan berperang, tapi mereka boleh bersama. Ini menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang boleh menyatu padukan orang lain. Lalu dalam keadaan macam itu, turut hadir 2 orang perempuan, Nusaibah ibnu Ka'ab daripada Bani Najjar dan Asma ibnu Amru daripada Bani Salimah. 2 orang saja yang di kalangan perempuan, yang lain semua lelaki belaka. 73 orang masuk Islam tahu yang selepas pada itu. Maknanya ketika Nabi berdakwah tiba musim haji. Bila tiba musim haji, akhirnya datang orang 12 orang masuk Islam. Tahun yang seterusnya 73 orang masuk Islam. Maka Nabi janji, kat mana kita nak berjumpa? Jumpa di satu tempat yang bernama Aqabah. Aqabah ni nama tempat. Jumpa di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa mereka, dan baginda hanya ditemani oleh bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Orang-orang Mekah yang datang 73 ni sebenarnya tak kenal lagi Nabi, tak aja tengok lagi. Yang 12 orang dahulu jumpa. Jadi yang ni yang baru ni tak pernah tengok. Jadi orang tu tanya,
Macam mana aku nak mengenali Muhammad? Nak mengenali Muhammad, dia kata senang saja. Kalau mu sampai di kota Mekah, kalau kamu kenal tak Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Oh, kami kenal sangat Al-Abbas. Kamu kenal macam mana Al-Abbas? Al-Abbas ni selalu datang Madinah. Dia berniaga. Jadi dia datang di Madinah, dia berniaga. Jadi Al-Abbas ni memang terkenal peniaga daripada Mekah. Kalau kamu kenal Al-Abbas, senang saja mu nak kenal Muhammad. Biasanya musim haji, Al-Abbas akan jaga Muhammad. Jadi kalau kamu melihat Al-Abbas, biasanya di sebelah kanan dia adalah Muhammad, ataupun di sisinya Muhammad. Sama ada Muhammad itu sama ada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan itu Muhammad. Dan Muhammad itu adalah anak saudara pada Al-Abbas. Orang Madinah mengenali Al-Abbas tapi tidak mengenali Muhammad. Jadi pemimpin dia jumpa pun jumpa Nabi pun tengok melalui dia kenal Al-Abbas. Lalu dalam keadaan macam tu, bila berlaku pertemuan semua 73 orang, Nabi pun ditemani oleh Al-Abbas. Al-Abbas pula pelik. Sebab apa kata pelik? Al-Abbas ni tak beriman lagi pun masa tu. Masa perjanjian Aqabah kedua, Al-Abbas tak beriman pun. Al-Abbas tahu bahawa Muhammad ada pertemuan dengan orang Madinah. Al-Abbas tidak bocorkan rahsia dengan orang kafir Quraisy. Walaupun Al-Abbas tidak beriman lagi, ini anak saudara dia. Dia tahu, dia juga maknanya melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam keadaan macam itu, Al-Abbas belum lagi beriman, dia mahu menghadiri sendiri majlis untuk memberi keyakinan kepada dirinya. Al-Abbas mula-mula tidak berapa yakin dengan dakwah Muhammad, anak saudara dia. Kamu mahu berdakwah kepada orang Madinah, sedangkan orang kampung kamu pun ramai tidak mahu menerimanya. Nabi beritahu orang-orang Madinah mahu menerima dakwah dia. Kalau tidak percaya, mari ikut saya. Lalu Al-Abbas ini setuju. Aku mahu tengok sendiri, benar ke orang Madinah boleh menerima dakwah kamu. Lalu dalam keadaan macam itu, dia hadir sendiri nak tengok, nak beri keyakinan kepada dirinya. Apabila sahaja berkumpul pada satu waktu yang ditetapkan, katanya mereka datang di Aqabah 73 orang. Orang baru beritahu, wahai Rasulullah, orang-orang Madinah sudah sampai. Baru Nabi jumpa. Nabi pun keluar bersama dengan bapa saudaranya Al-Abbas. Dan Al-Abbas memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa tidak ada seorang pun yang memusuhi dan membenci baginda dapat melakukan sesuatu kepada baginda bila mana Nabi bersama Al-Abbas. Bila Nabi berjalan dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudaranya, kalau orang nak marah Nabi pakai tengok gitu je, tak berani buat benda-benda. Maka Nabi berjalan di kota Madinah di musim haji pun, di kota Mekah Nabi beribadah, Al-Abbas jaga masa ketika itu. Maka orang marah tapi tak boleh buat apa-apa, sehinggalah malam itu Nabi membawa Al-Abbas, dan Al-Abbas ada bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Abbas kumpulkan belaka. Al-Abbas tanya, kamu ni datang dari mana? Dah tahu dah, kami datang daripada Madinah. Kaum kamu terdiri daripada kaum mana? Kami daripada Aus dan Khazraj. Oleh kerana ramai kaum-kaum Khazraj, Nabi kata, wahai Bani Khazraj. Nabi tak sebut Aus, sebab Aus itu tak ramai mana. Nabi tanya kepada mereka, sekiranya kamu sanggup melakukan apa yang diminta supaya dilaksanakan dan mempertahankan daripada kejahatan mereka yang menentangnya, maka kamu mesti bersedia menanggung risiko. Abbas beritahu bahawa sebenarnya Muhammad di kota Mekah ini, di kalangan keluarga Nabi ini sangat menyayangi Nabi. Tetapi bila mana sahaja Nabi membawa dakwah, maka di kalangan orang-orang musyrik di Mekah tidak mahu menerima dakwah Nabi. Dan kamu kena tahu, bila kamu mahu bersama dengan Muhammad, bermakna kamu tidak bersama dengan orang-orang musyrik di Mekah. Kalau kamu mahu beriman dengan Muhammad, Al-Abbas kata, bukan Muhammad, Nabi tak bercakap lagi. Kalau kamu mahu beriman dengan Muhammad, bermakna kamu telah menerima pemusuhan dengan orang-orang Mekah.
benarkah kamu mahu beriman dengan Muhammad? Kalau kamu mahu beriman dengan Muhammad, kamu kena sanggup tanggung risikonya. Sanggup tanggungnya, maknanya mendapatnya apa, kamu mesti menghadapinya. Sekiranya kamu tidak mahu bersedia, kamu tak sedia nak membela Nabi, kamu tidak sanggup menentang orang-orang musyrikin Mekah yang menentang Muhammad, aku cadangkan kamu balik belaka. Tinggalkan Muhammad dengan ahli keluarganya sahaja, biarkan dia dengan cara dia. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, dia pula jadi juru cakap Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, sekiranya kamu tidak bersedia untuk melaksanakannya, maka biarkan dia bersama dengan ahli keluarganya. Kerana dia ini sebenarnya berada di dalam kedudukan mulia, biar ahli keluarga dia yang mempertahankan dia. Maka bangkit di kalangan pemimpin mereka Al-Bara ibn Ma'ruf mengatakan, demi Allah, sekiranya di dalam hati kami terdapat perkara yang selain daripada kami tuturkan, kami pasti menyebutnya. Tetapi apa yang kami mahu ialah mempertingkatkan penunaian janji, bersikap benar dan mengorbankan jiwa demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya orang daripada Madinah, sesungguhnya kami ni, kalau kami ada sesuatu yang buruk dalam hati kami, kami akan beritahu. Tapi kami nak beritahu apa yang ada dalam hati kami, itulah yang kami nak cakap. Kami datang ini, kami nak tunaikan janji, kami akan bersifat benar dan kami sanggup menjaga Muhammad. Abbas tanya, mu sanggup jaga Muhammad, cara jaga macam mana? Adakah kamu sanggup menjaga Muhammad sebagaimana kamu menjaga ahli keluarga kamu? Dia kata, kami akan menjaga Muhammad sebagaimana kami jaga ahli keluarga kami, bahkan kami menjaga Muhammad lebih daripada kami jaga ahli keluarga kami. Dalam keadaan macam itu, ketika itu mereka berkata kepada Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan untuk Tuhanmu apa yang kamu suka. Maka Rasulullah bersabda, aku mensyaratkan untuk Tuhanku agar kamu hanya menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Katanya orang kepada Rasulullah, apa sahaja yang kamu suruh demi Tuhanmu, suruhlah kami akan ikut perintah. Lalu Nabi mengatakan, hendaklah kamu menyembah Allah, tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diriku pula, aku mensyaratkan kamu agar kamu mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan isteri dan anak-anak kamu apabila aku berhijrah nanti ke tempat kamu. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, kami mempunyai perjanjian dengan orang lain dan kami sedia untuk membatalkannya. Apabila kami melakukannya dan Allah memberi kemenangan kepada kamu yang membolehkan kamu pulang ke pangkuan kampung kamu, kaum kamu, apakah kamu akan meninggalkan kami? Orang Madinah dah tanya awal-awal. Kami dah buat perjanjian. Kami akan ikut kamu. Kalau ada perjanjian dengan orang lain yang terpaksa kami batalkan, kami akan batalkan semata-mata mengikut perjanjian kamu. Maknanya kami sanggup serah segala-gala untuk kamu, mempertahankan kamu. Baik, andai kata kami mengikut kamu, kami bela kamu, kami jaga kamu, Allah Ta'ala menangkan kamu dengan kami semua, lalulah kamu dapat mengalahkan kaum kamu. Kami nak tanya, adakah kamu meninggalkan kami balik ke kota Mekah balik? Awal orang Madinah sudah tanya. Rasulullah senyum saja bila orang kata macam tu. Senyum saja. Rasulullah mengatakan bahawa darah dengan darah, kamu mempertahankan darah, kami juga mempertahankan darah. Kehancuran dengan kehancuran, maknanya apabila kamu menuntut supaya darah ditumpahkan, maka Rasulullah juga akan sama. Kalau kamu sanggup berperang mempertahankan Rasulullah, Rasulullah juga sanggup berperang mempertahankan kamu. Mempertahankan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan melakukan perkara yang sama dengan mereka, yakni sehidup semati. Dengan arti kata, Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya darahku seperti darah kamu juga. Aku ini seperti adik-beradik kamu juga. Sebagaimana kamu susah, aku juga akan menanggung susah. Kalau kamu gembira, aku juga gembira dengan kamu. Bermakna aku dan kamu tidak dapat dipisahkan. Dan Rasulullah mengatakan bahawa kalaulah Allah Ta'ala menangkan Rasulullah bersama dengan mereka, Rasulullah tetap bersama dengan orang-orang Madinah. Rasulullah akan tetap bersama dengan kamu.
Maknanya Rasulullah berjanji akan hidup bersama dengan mereka sehidup semati. Gembira orang-orang Madinah. Orang Mekah dia pun tidak mahu. Orang Mekah seksa sahabat Nabi. Orang Mekah buat nyanyi ke Nabi. Orang Mekah fitnah Nabi. Macam-macam. Orang Madinah sambut Nabi. Orang Madinah sambut Nabi. Maknanya orang dekat tamu terima. Orang jauh sambut ramai lagi. Orang jauh begitu. Maknanya menghargai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti janji Nabi. Bila terbukti janji Nabi ketika mana pembukaan kota Mekah, Nabi membagi harta-harta ghanimah. Nabi bagi harta ghanimah. Orang Madinah pergi perang, orang Mekah pergi perang juga. Orang Mekah yang berhijrah ke kota Madinah yang menjadi orang muhajirin akhirnya berperang melawan balik orang Mekah. Maknanya orang Madinah tolong dapat kemenangan. Ketika pembukaan kota Mekah, Nabi bagi harta-harta ghanimah. Bagi harta ghanimah, bagi. Tapi Nabi beri belaka ke orang Mekah. Dak wis sikit orang Madinah. Ketua daripada mereka, Nabi tanya, dah kamu mana? Oh, kami ni wakil pada kaum kami. Pendek kata tak puas hati yang Nabi bagi. Maknanya bahasa rekahnya tak puas hati dengan Nabi bagi. Nabi beri belaka orang-orang perang ke orang-orang Mekah. Dah kami orang Madinah perang juga. Nabi tanya pada mereka, sesungguhnya aku beri harta kepada orang-orang Mekah, tetapi aku tidak bersama dengan orang Mekah. Aku bersama dengan orang Madinah. Kalau kamu nak harta benda, aku boleh ambil orang harta benda daripada orang Mekah dan aku beri pada orang Madinah. Aku duduk di Mekah. Ini semua nak. Maka sahabat orang-orang Mekah, orang Madinah tahu Nabi manusia yang tidak pernah mungkir janji. Nabi sudah janji pada Aqabah yang kedua, Nabi akan bersama dengan orang Madinah sehidup semati. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi beri harta kepada orang Mekah. Nabi tinggal duduk di kota Madinah sampai Nabi wafat. Kenapa? Ini janji Nabi pada perjanjian Aqabah yang kedua. Dengan itu bai'ah pun dimulakan. Ia dinamakan bai'atul Aqabah kedua. Kerana tempat itu dipanggil Aqabah. Maka mereka yang hadir berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang diminta oleh baginda. Nabi minta, jangan kamu berzina, jangan mencuri, jangan minum arak, jangan melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, jangan sumpah dengan sumpah palsu, jangan mengadakan fitnah di antara satu sama lain, jangan ingkar segala perintah-perintah Rasulullah. Lalu mereka pun berbai'ah. Orang pertama yang berbai'ah ada As'ad ibn Zurarah. Ada berpendapat mengatakan Al-Bara' ibn Ma'rur. Ini orang yang pertama yang berbai'ah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipilih seramai 12 orang yang menjadi nakib. 12 orang jadi ketua mereka pula. Seramai 73 orang itu, maka dipilih 2 orang menjadi ketua-ketua mereka. Setiap kaum keluarga seorang nakib. 9 orang daripada Khazraj dan 3 orang daripada Aus. Mereka ialah Abu Haisam ibnu Tayhiyan, As'ad ibnu Zurarah, Usaid ibnu Huday, Al-Bara ibnu Maru, Rafi' ibnu Malik, Sa'ad ibnu Khaisamah, Sa'ad ibnu Rabi', Sa'ad ibnu Ubadah, Abdullah ibnu Rawaha, Abdullah ibnu Amru, Ubadah ibnu Samit, Al-Munzir ibnu Amru. Ini ketua-ketua mereka yang dilantik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bersabda kepada mereka, kamu adalah penjamin dan pemerhati kepada kaum kamu sebagaimana jaminan golongan Hawariyun yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan aku adalah penjamin kepada kaum aku. Kamu kena tunaikan amanah. Kamu penjamin kepada kaum kamu. Maknanya dengan arti kata kamu kena tunaikan amanah, jaga kaum-kaum kamu ini agar ia mengikuti perintah Allah dan Rasul ketika mana mereka berbai'ah. Jadi dulu mereka awal itu maknanya mereka beriman, ucap 2 kalimah syahadah, lepas tu berjanji dengan Nabi. Apa yang Nabi janji? Nabi minta mereka berjanji, jangan sembah patung berhala, jangan minum arak, jangan berzina, jangan mencuri, jangan sumpah palsu dan sebagainya. Mereka balik, mereka taat dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tujuan tertentu Allah memberi berita mengenai bai'ah ini diketahui oleh musyrikin Quraisy. Mengikut dalam kitab Sirah Ibn Hisham, ketika mana Nabi berbai'ah secara diam-diam lewat malam, tiba-tiba mendengar satu suara jeritan. Satu suara jeritan, wahai orang Madinah,
kamu telah buat perjanjian dengan Muhammad. Maknanya dengar satu suara sehingga semua orang yang berbaiat di hadapan Nabi seramai 73 termasuk Abbas dan sahabat Nabi yang lain itu terdiam seketika. Diam. Dan ada mengatakan Nabi mengetahui suara itu daripada syaitan. Mereka menjerit, memberitahu, kamu orang-orang Ansar, orang-orang Khazraj, kamu ini buat perjanjian dengan Muhammad, nanti akan ku beritahu kepada orang-orang musyrik di Mekah. Ketika itu terdiam. Bila semua diam, lepas tu mula Nabi bersuara. Nabi mengatakan bahawa akan aku berjumpa dengan orang itu, ataupun Nabi akan selesaikan masalah itu. Lepas tu Nabi pergi menghilang diri. Sahabat-sahabat lain cari, tak tahu suara daripada mana. Keesokan harinya itu, mereka orang-orang musyrik Mekah sudah kecoh. Orang-orang Madinah datang ke sini bukan mereka nak mengerjakan haji, bukan mereka nak berniaga, rupanya mereka nak berjumpa dengan Muhammad. Mereka berjumpa dengan Muhammad, mereka telah melakukan bai'ah, mereka telah beriman. Ketika mana suara itu diketahui, menjerit, katanya golongan yang berbai'ah terus balik kota Madinah. Maka ketika kecoh satu ketika itu, golongan ini mengatakan bahawa, ya Rasulullah, kami ini sebenarnya daripada Madinah memang pesen wahai berperang. Dia kata, kalau engkau izinkan kami memerangi orang-orang Mekah di sini, kami akan memerangi mereka. Rasulullah menghalangnya. Rupa-rupanya hak datang ni memang kaki perang dah. Dia minta izin dengan Rasulullah, kalau boleh esok kalau berlaku perang kita akan berperang, kami akan mempertahankan Rasulullah. Rasulullah tidak izinkan. Lalu dalam keadaan itu, kerana Rasulullah tidak izin, maka mereka pun balik. Mereka pun terus balik. Adalah orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang tak balik, yang memang betul-betul datang untuk mengerjakan haji, memang betul-betul datang untuk berniaga. Orang ini ditahan. Katanya seramai 73 itu, 2 orang yang tak balik lagi. Yang lain semua balik. Maka yang tak balik lagi itu memang orang yang tak bai'ah, memang orang kerja haji. Hak ni tak tahu benda. Orang-orang Mekah lalu tangkap mereka semua, orang Madinah tahan. Aku nak tanya, buat kenapa dengan Muhammad malam tadi? Kata apa? Mana kami tahu, kami tak buat benda pun. Memang betul dia tak buat benda. Memang ni yang ditahan ni bukan orang-orang yang berbai'ah. Akhirnya 2 orang yang dapat ditangkap lalu diseksa, yang lain itu dibebaskan. Memang ternyata dia tidak ada hubungan dengan Muhammad. Mana yang ramai-ramai tu? Yang ramai-ramai balik dah. Malam tadi bai'ah, pagi esok terus balik. Kenapa? Kerana mendapat arahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana semakin tegang. Orang-orang Mekah semakin marah. Orang-orang Madinah mengatur strategi seterusnya kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghithna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.